Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أما بعد. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita sama-sama berkumpul dalam majlis ilmu ini insya-Allah untuk membacakan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran ataupun yang diterjemahkan dalam mafhum secara umumnya adab bersama Al-Quran. Secara lebih literalnya adab yang perlu ada pada para pendukung Al-Quran ataupun para pembawa Al-Quran yang terdiri daripada kalangan penghafal dan pembacanya dan mereka yang mengamalkan dengan Al-Quran. Kita sekarang berada pada halaman 4. Masih lagi membicarakan di bawah tajuk keutamaan membaca dan mengkaji Al-Quran. Kita terus saja perbincangan kita masuk kepada hadis yang seterusnya. Dalam kitab ini kita ulang kembali Imam An-Nawawi mengumpulkan hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan Al-Quran. Apa-apa yang menyentuh tentang Al-Quran, keutamaan Al-Quran, ahli Al-Quran, semuanya dikumpulkan dalam kitab ini, dan Imam An-Nawawi tidaklah menyebutkan rantaian sanadnya kerana bagi memudahkan kepada orang yang nak beramal. Kalau panjang sangat sanad, lepas tu isi yang nak disampaikan tu takut teralfa oleh sebahagian daripada kalangan manusia, terutamanya orang-orang awam yang macam kita ni. Kerana itulah beliau terus menyebutkan sabda Rasulullah SAW terus, kan, tak sebut an siapa, daripada siapa. Baik. Maka seterusnya, hadis seterusnya, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ilmihi fid darain wa qala mutarjimuhu wa kataba mutarjimuhu hafizahullah, daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran kerana Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Al-Quran itu banyak kelebihan-kelebihannya. Antaranya dia adalah syifa, dia adalah syafaat kepada kita. Syafaat ini apa maksud? Syafaat ini maknanya yang memberikan pertolongan kepada kita daripada keadaan gawat yang akan kita lalui semasa di hari akhirat nanti. Maka kata Nabi SAW, Quran akan datang memberi syafaat kepada ahlinya, orang yang membacanya. Maka di antara bentuk-bentuk syafaat itu banyaklah hadis yang menyentuhkan tentang syafaat Al-Quran itu. Antaranya dalam hadis ada menyebutkan, dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim menyebutkan tentang kelebihan membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Dan Nabi SAW menceritakan tentang syafaat yang disampaikan, syafaat, bentuk syafaat itu, bentuk syafaat surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran itu. Itu hadis secara khusus. Tapi secara umumnya Nabi kita semua Al-Quran itu daripada surah, daripada Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu semuanya dia memberikan syafaat. Dia boleh memberikan syafaat. Cumanya bentuk-bentuk syafaat itu bagaimana keadaan datangnya, Allah Ta'ala menzahirkan dia macam mana,
Maka salah satu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu tentang surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan Iqra'u Az-Zahrawain. Nabi SAW menyifatkan Al-Baqarah wa surati Ali Imran. Surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran dinamakan sebagai Az-Zahrawain. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan. Tu Nabi kata datang surah Al-Baqarah, datang surah Ali Imran pada hari kiamat nanti seolah-olahnya bagaikan awan yang berarak. Seolah-olah. Yalah, kalau kita di padang mahsyar nanti belum masuk syurga lagi, belum melintasi sirat apa semua lagi. Ketika mana di padang mahsyar itu manusia berjemur di situ mengikut amalan masing-masing. Ada orang yang beribu-ribu tahun tunggu di situ. Ada orang yang mengikut kadar amalan masing-masing. Tapi ada orang mukmin yang dalam hadis ada menyebutkan penantian orang mukmin itu ada yang sekadar di antara satu waktu solat dengan satu waktu solat, ataupun ada yang sekadar satu solat. Itu mengikut tahap kualiti keimanan seseorang itu. Jadi di dataran yang sama, penantian yang sama, matahari yang sama, tiba-tiba tak sama rasa menanti di situ. Tak sama rasa menanti. Ada orang yang ribu-ribu tahun menanti di situ, ada orang yang sekejap saja menanti di situ. Mudah-mudahan Allah SWT masukkan kita dalam golongan yang sekejap rasa menanti di situ. Rasa menanti di situ. Maka di antara yang menanti di situ ada yang datang menaungi mereka. Apakah yang menaungi mereka itu? Di antaranya surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Ka'annahuma ghamamatan. Seolah-olahnya dia bagaikan awan yang datang. So bila awan yang datang, cahaya seolah-olah meneduhi, membayangi ataupun menghilangkan rasa terik kepanasan. Au ka'annahuma ghayayatan, ataupun seolah-olahnya dia bagaikan teduhan. Teduhan. Au ka'annahuma firqan min tayrin sawaf, ataupun Nabi SAW menyebutkan seolah-olahnya macam sekelompok burung yang menebarkan sayapnya, satu himpunan ramai burung yang menebarkan sayapnya datang. Itu yang dijelmakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Jadi jangan pula kita terkeliru dari sudut kefahaman. Kita kata Al-Quran itu kalam Allah. So kalam Allah itu adakah dia ada rupa pula, kan? Jadi ulama telah mengupas maksud bagaimana dia datang dan menjelma dalam rupa yang sedemikian itu, iaitulah pahala yang kita baca Al-Quran itu. Bukanlah Al-Quran itu kalam Allah. Kalam Allah itu qadim. Kalam Allah itu qadim. Dia tidak bila ada qadim itu dia kalam nafsi yang tidak ada rupa dan tidak ada bentuknya. Tetapi bila datang dalam rupa dan bentuknya itu, maka itu adalah satu jelmaan yang dizahirkan hasil daripada pahala kita membaca Al-Quran itu. Pahala itu membaca Al-Quran itu. Maka datangnya Al-Quran itu dalam bentuk yang sebegitu, tuhajjani ashabahuma, mempertahankan, menjadi pembela kepada pembaca-pembacanya. Jadi Al-Quran dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan tentang Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Jadi dalam hadis yang kita baca dalam kitab ini menyebutkan secara umum, sama ada surah Al-Baqarah atau Ali Imran ataupun semua daripada surah-surah daripada Al-Quran itu. Baik, cumanya secara khususnya Nabi menyebutkan tentang bagaimana bentuknya surah Al-Baqarah, pahala daripada surah Al-Baqarah kita dapat tentang itu. Kelihatannya seolah-olah kan bagai awan yang menaungi kita, bagaikan teduhan yang menaungi kita, dan bagaikan sekelompok burung yang menebarkan sayapnya menaungi kita pada hari akhirat kelak. Dan bukan setakat menaungi sahaja, tetapi tuhajjani ashabahuma, dia membela, mempertahankan, menjadi pembela kepada para pembacanya. Baik, itu pertama, hadis yang pertama. Kemudian hadis seterusnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma,
daripada Nabi SAW, la hasada illa fisnataini, rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Nabi bagi tahu kita ni tak boleh hasad dengki, tidak boleh iri hati, kecuali dalam dua perkara. Dalam dua perkara kita boleh iri hati dan kita boleh hasad dengki. Hasad dengki yang tercela itu bagaimana? Hasad dengki yang tercela itu ialah apabila seseorang itu dia menyimpan perasaan tidak senang, kelebihan kepada yang diberikan Allah kepada seorang yang lain, dan dia menghendaki kelebihan itu hilang. Itu maksud hasad dengki yang tercela. Dia menghendaki kelebihan itu hilang. Jadi tidak boleh kita berhasad, kerana hasad itu dia bagaikan api yang makan kayu api. Ta'kulul hasanat, hasad itu dia akan memakan kebajikan kita itu sedikit demi sedikit, sebagaimana api yang membakar kayu api itu. Lama-lama daripada kayu yang keras elok apa semua tu, akhirnya jadi arang, jadi habuk, jadi debu saja, kan? Maka bila dah jadi debu, maka demikian juga hasad ini, kalau kita asuh dia, kalau kita pupuk dia, dia akan membawa kita kepada perbuatan-perbuatan yang akhirnya menyebabkan amal kita sedikit demi sedikit semakin pupus, semakin berkurang. Kenapa? Kerana hasad yang dibina atas maksud nak akan nikmat orang lain tu hilang, itu hasad itu. Tetapi Nabi SAW beritahu tidak boleh hasad melainkan dalam dua perkara. Nabi sebutkan dua perkara ini dalam bentuk satu, Al-Quran, fa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar, dan satu lagi wa rajulun atahu Allahu mala, satu lagi harta benda. Maka kata Nabi SAW, tidak boleh iri hati, cemburu, kecuali kepada dua orang, yakni lelaki yang diberi Allah SWT pengetahuan tentang Al-Quran dan diamalkannya sepanjang malam dan siang, dan lelaki yang dianugerahkan Allah Azza wa Jalla harta, kemudian dia menafkahkannya sepanjang malam dan siang. Itu nampak. Satu, Al-Quran. Dalam pertemuan yang lepas kita dah beritahu dah tentang hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Mana sebagai ulama mentafsirkan maksud khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kamu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis itu membawa maksud dari satu segi, iaitulah kelebihan ilmu. Kelebihan ilmu. Maka yang dipamerkan itu iaitulah Al-Quran. Kerana ada lagi hadis menyebutkan sebaik-baik kamu sekian, sebaik-baik kamu sekian. Contohnya hadis menyebutkan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang baik dengan ahli keluarganya, akulah yang orang yang terbaik dengan ahli keluarga, kata Nabi SAW. Jadi ada kontradik tak? Ada percanggahan tak? Hadis ni kata sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran, baca Quran. Ada hadis lain kata sebaik-baik ialah yang baik dengan ahli keluarganya. Jadi bercanggah ke tidak bercanggah? Tidak bercanggah, kerana masing-masing hadis itu ada konteksnya masing-masing. Maka hadis yang berkaitan dengan Al-Quran itu merujuk kepada sebaik-baik dari sudut ilmu. Maka ilmu yang paling baik, ilmu apa? Ilmu Al-Quran lah. Sebaik-baik dari sudut ilmu. Maka sebaik-baik dari sudut perhubungan dengan sesama manusia ialah sebaik-baik kita memberikan jasa dan bakti kepada ahli keluarga kita. Sedekah yang paling baik, sedekah kepada siapa? Kepada kaum kerabat. Kan, sedekah yang paling baik sedekah kepada kaum kerabat kita. So kalau kita ada sedekah, sah tak sedekah kita? Kita sedekah pergi buat masjid sana, buat masjid sini, bagi orang susah di luar negara sana, sah tak? Sah sedekah kita. Dapat fadilat tak? Dapat fadilatnya. Besar tak fadilatnya? Besar. Tapi mana besar dengan fadilat kita sedekahkan kepada adik-beradik kita yang kesusahan, yang memerlukan, lebih besar lagi kepada adik-beradik kita. Semakin dekat semakin lagi besar. Adik-beradik ni ada yang dekat, ada yang jauh. Adik kita, abang kita dekat dengan kita. Mak saudara kita, pak saudara kita dekat tapi jauh sikit daripada adik dan abang kakak kita. Maka semakin dekat hubungan tali kekeluargaan sama kita,
kita infakkan harta kepada mereka, itu lebih lagi afdal dan lebih lagi ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi begitu juga dalam soal berhasad dengki ini, berhasad dengki, maka boleh kita hasad dengki kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadanya Al-Quran. Maksud kurnia kepada Al-Quran apa dia? Pengetahuan tentang Al-Quran, membacanya, menghafalnya dan mengamalkannya serta mengetahui ilmu pengetahuan yang ada dalam Al-Quran itu. Cumanya bila kita sebut hasad dengki itu, kita fahamnya hasad dengki itu tak baik lah kan. Jadi kita sebut hasad sajalah kan. Hasad. Jadi kalau hasad tentang Al-Quran ni maksudnya kita hasad kepada ahli ilmu. Boleh tak kita hasad kepada ahli ilmu? Boleh, tapi kena faham betul. Kena faham betul. Hasad kepada ahli ilmu itu maksudnya ialah kita nak berusaha bersungguh-sungguh supaya kita juga mendapat ilmu, pengetahuan, menjadi ahli ilmu. Menjadi ahli ilmu. Sebanyak-banyak yang boleh pengetahuan yang kita dapat. Maka yang mewakili ilmu yang terbaik itu tentulah Al-Quran. Al-Quran. Tanpa ada kita mengharapkan orang yang ahli ilmu yang kita jadikan sebagai contoh dan menjadikan kita itu, harap-harap dia lupalah ilmu dia supaya jatuh populariti dia. Tak ada. Kan? Kalau begitu, itu hasad dengki yang tercela. Itu hasad dengki yang tercela. Ataupun kita tengok pada seorang ahli ilmu lalu kita pun menuntut ilmu dengan tujuan supaya nanti kita dapat menewaskan dari sudut hujah dan perdebatan dengan ahli ilmu tersebut. Itu pun lagi tercela juga. Itu tercela. Kita mencontohi ahli ilmu itu, kita cemburu kepadanya kerana dia berilmu dan kita nak berilmu macam dia juga ataupun lebih daripada dia, tanpa kita mengurangkan rasa hormat dan tanpa kita mengharap pun apa-apa kekurangan dari sudut fadilah ilmu yang ada pada dia. Itu hasad. Maka sama pun boleh saja kita sama-sama di kalangan anak-anak pun tengok kawan seorang cerdik, hasad daripada kawan disebabkan dia cerdik, tapi bukan nak dia jatuh dari sudut ilmunya, tapi kita berlumba-lumba mendapatkan ilmu kerana ilmu itu adalah jalan kepada amal. Tanpa ilmu tidak sah amal. Baik. Begitu juga hasad kepada ahli Al-Quran digambarkan dalam hadis ini. Hasad yang dibenarkan kepada ahli Al-Quran iaitulah ahli Al-Quran yaqumu bi ana al-laili wa ana an-nahar, yang dia dengan Al-Quran itu diamalkannya sepanjang malam dan siang. Sepanjang malam dan siang. Al-Quran itu selain daripada dia adalah sumber kepada ilmu, dia juga adalah sumber untuk kita beramal. Kita membaca Al-Quran siang dan malam, kita membaca Al-Quran. Cemburunya kita kepada orang ahli Al-Quran ini selain daripada dia pandai berpengetahuan tentang Al-Quran dan dia mengamalkan Al-Quran, dia qiyam dengan Al-Quran. Maksud qiyam dengan Al-Quran itu dia bangun dengan solatnya dan Al-Quran itu dibacakan di dalam solatnya. Cemburu kita orang sebegini, maka kita berlumba-lumba. Maka ini adalah hasad yang tidak dilarang, bahkan digalakkan. Dan seorang yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya harta, fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Mengapa kita hasad kepada orang yang ada harta? Dia dibenarkan. Hasadnya kita bukan kerana banyaknya hartanya, tetapi kerana hasad melihat kepada bagaimana dia memanfaatkan harta yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Iaitulah yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia menafkahkan harta itu siang malam, menafkahkan harta itu. Maknanya menafkahkan di jalan-jalan kebaikan. Itu sebab yang kita hasad kepada dia tu. Tapi kalau kita hasad kepada dia sebabkan dia duit banyak, itu membawa kepada yang tercela. Semata-mata hasad duit banyak, kita lumba duit banyak juga, hanya nak dapat duit banyak saja. Tetapi tanpa kita nak memanfaatkan daripada harta yang banyak itu untuk jalan-jalan kebaikan, maka tidak ada artinya hasad yang sebegitu. Yang Nabi bagi tahu, hasad kerana melihat orang itu hartanya banyak, kemudian dia guna hartanya itu untuk di jalan Allah. Dia menafkahkan malam dan siang. Maka itu adalah satu motivasi kepada kita. Kita tengok orang kaya yang menderma sana sini kan, buat masjid, buat ma'atafiz, membantu anak-anak yatim, membantu balu-balu, ibu tunggal. Lalu kita pun
kalaulah Allah Subhanahu Taala kurniakan kepada aku, maka aku pun nak buat macam tu juga. Tapi kita tidak boleh tamanni. Tamanni itu hanya berkalau-kalau begitu saja. Berkalau, tunggu kalau aku kaya, tak payah tunggu kalau aku kaya. Kalau nak bersedekah ini ada RM1 pun, sebab itu ada dalam hadis, kadang-kadang orang yang satu dinar, mafhum hadis itu, cuma saya tak ingat disebut 1 dinar ke apa, boleh menandingi orang yang ribuan dinar atau ratusan dinar, lebih kurang begitulah mafhumnya, dari sudut orang yang ada harta. Mengapa? Sebab kita kalau bercita-cita nak jadi kaya dulu, nak jadi jutawan, nak jadi hartawan, barulah kita nak belanja. Agak-agak berapa banyak duit yang kita nak dapat? 1 juta? 2 juta? Okey. Sekarang kita ada berapa dalam poket kita? Ataupun aset harta kita, paling banyak kita ada berapa? Kalau anak-anak ni mungkin lah kot, paling tinggi RM51 kan. Bapak-bapak ni kita RM1,000, RM2,000 kan, contoh. Kalau RM1,000, RM2,000 kan, bapak-bapak ni RM3,000, RM4,000 tak kisahlah. Berapa yang kita sanggup untuk sedekahkan? 500 kan. Ada 2,000 sanggup 500. Ada orang sanggup dengan 2,000 dia sanggup nafkahkan 200. Berarti 10%. 10% kan. Kalau dia ada 2,000, 500 1/4. 1/4. Biasanya tak apa. Bila kita sikit ni, persen kita untuk menafkahkan tak apa nak sayang. Persen kita untuk menafkahkan tak berapa nak sayang. Kita ada RM1, kita bagi sekupang, 10% dah daripada harta kita. Betul? Tapi bila kita ada 1 juta, kita nak bagi 100,000 dah. Agak-agak. Bila kita ada 1 juta, kita nak bagi 100,000 dah. 10% juga. 10% ni kan. Ada 2 juta, nak bagi 200,000. Dah mula dah kan. Bila kita ada 1 juta, kita bagi 5,000 tu kita rasa besar dah. Oh, aku lebih daripada orang, aku bagi 5,000 kan. Sebab itu memang ada dalam hadis yang menyebutkan ada orang yang mafhum dia lah, bukan matan itu. Sebab saya lupa matan dia, tapi mafhum dia, ada orang yang dia mendahului dengan sebab 1 dinarnya, dia melalui orang yang mungkin 1,000 dinar. Sebab apa? Sebab kalau dia 1 dinar, kemudian dia mengeluarkan sedekahnya setengah dinar, 50% daripada harta dia pergi. Maka kita buat dalam bahasa kita, dalam duit kita lah kan. Ada orang dia RM10, mungkin dia menandingi orang yang ada hartanya RM1,000. Dia ada harta RM10 tu aja harta dia. Tapi dia bagi sedekah RM5. Dia bagi sedekah RM5. Orang yang ada RM1,000 nak bagi sedekah RM500, agak-agak. Cuba fikir tengok. Nak bagi sedekah RM500. Biasanya lagi besar, lagi kecil lah sedekah dia. Walaupun nampaknya macam besar, sebab kita rasa besar sedekah tu keluar. Bila kita ada RM1,000, kita keluar 100 lah. Kita rasa besar lah 100 tu kan. Padahal orang yang ada RM10 keluar RM5. 10, RM5. 50% daripada hartanya dinafkahkan di jalan Allah. 50% hartanya dinafkahkan di jalan Allah. So bila kita ada 1,000, tak jadi 50% dah, tinggallah 10%. Kalau 1,000 keluar 100. Kalau keluar 50, 5% baru kita keluar. Sebab itu bila kita hasad kepada orang kaya, memang Nabi sebut, bila kita boleh hasad kepada orang kaya yang menafkahkan hartanya, tapi hasad tu jangan tunggu kita nak kaya macam dia baru nak buat. Tak. Selama mana kita masih ada apa sebanyak mana pun harta kita, kita nafkahkan ya Allah, latih-latihkan. Sebab apa? Kita ada peluang. Tu kata orang miskin ada peluang. Dia ambil bukan dari sudut kuantiti ataupun jumlah harta itu, tetapi dari sudut kualiti, percentage daripada harta itu. Ya. Kadang-kadang kita ada rasa kita ni tak ada peluang. Allah Ta'ala bagi peluang. Masa kamu miskin, kamu boleh dapat sedekah yang berkualiti, tapi kamu nak tunggu kaya, akhirnya bila kaya, kamu sangat berkira-kira kan. Dalam sangat berkira-kira itu, kita rasakan kita dah keluar banyak. Kita boleh bagi hadiah kereta sebiji kepada orang pun, kalau dah kita ni sampai ratus-ratus juta, sekat bagi kereta sebiji, apa nilainya sebiji kereta itu dengan harta yang beratus-ratus juta. Ya, baik. Itu dari sudut
Nabi SAW membuatkan hadis ni dari sudut orang yang digunakan Al-Quran dan orang yang gunakan harta. Yang ini nisbah kepada ilmu, pengetahuan dan kekayaan. Baik. Boleh kita hasad dalam hal itu. Kemudian seterusnya, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini masyhurlah anak-anak biasa dengar ni. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Sesiapa yang membaca satu huruf saja daripada Al-Quran, daripada kitab Allah, maka setiap satu huruf itu dia mendapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi 10 amsalha, dan satu kebaikan itu digandakan pula 10. Dengan erti kata, bila kita baca satu huruf daripada Al-Quran, kita dapat 10 ganjaran. Cumanya 10 ganjaran tu nilai dia banyak mana? Nanti kita tunggu di sana nanti. Anda beritahu 10, dapat 10 kebaikan. 10 kebaikan tu besar mana? Besar gunung ke? Besar mana? Seluas laut ke? Macam mana? Kita tunggu nanti di sana 10 kebaikan tu macam mana. Satu huruf saja 10 kebaikan. Maka Nabi SAW bagi tahu maksud huruf itu ialah la aqulu alif lam mim. Bukanlah aku masukkan huruf itu ialah alif lam mim tu huruf, tapi yang aku masukkan alif tu satu huruf, lam tu satu huruf, mim tu satu huruf. Maknanya bila kita baca Al-Quran, alhamdulillahi rabbil alamin, ada berapa huruf dah? Alif lam ha mim dal, 5 dah. Perkataan alhamdu saja sekurang-kurang 50 kebajikan, 50 pahala yang diberikan kepada kita. Sekurang-kurangnya 50 tu pula nilai dia macam mana? Yang tu kena tunggu sana tengok nilai dia macam mana 50 tu kan. Baik. Itulah kelebihan membaca satu Al-Quran ni, satu huruf saja 10. Kalau sehari kita baca satu muka, dah berapa huruf? Sebab itulah ramai ulama-ulama terdahulu mereka mengkhatamkan Al-Quran. Kadang-kadang sebulan tu 2-3 kali khatam Al-Quran. Ada yang mengkhatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Ada satu kisah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Hassan daripada Mesir, kalau tak silap saya, dia ceritakan ada seorang tua, diceritakan seorang doktor perubatan, doktor bedah menceritakan kepada Syekh ini, cerita kepada Syekh tentang pengalaman doktor itu membedah seorang pesakit, tak diberitahulah sakit apa, seorang tua yang sebelum nak dibedah ni, orang tua ini menangis. Lalu doktor ni tanya pasal apa menangis. Saya menangis bukan saya takut pembedahan ni, bukan takut mati dan sebagainya, bukan takut tu. Apa tu pasal apa menangis? Kan? Pasal apa menangis? Saya menangis sebab dia telah memperuntukkan dalam hidup dia itu, iaitulah dalam 3 hari sekali dia khatam Al-Quran. Dalam 3 hari sekali khatam. Maknanya sehari 10 lah. 10 tu. Sehari 10 juzuk lah kan. 3 hari 30 juzuk kan. Jadi begitu rutin orang tua ni, setiap 3 hari dia akan khatamkan Al-Quran. Sehari 10 juzuk, sehari 10 juzuk. Jadi dia menangis disebabkan bila dia operation, bila dia dimasukkan, dibiuskan, maka dia tak sedar lagi bila masa dia nak baca Quran. Tak tahu operation tu akan makan masa beberapa jam. Lepas tu nak pulih balik, pening lalat nak pulih balik pula, entahkan habis sehari suntuk begitulah. Biasanya operasi ni kadang-kadang 3-4 jam, kadang-kadang sampai 8 jam kan. Cumanya tak diberitahu apa sakit dah. Maka itu yang diberitahu kepada doktor. Doktor pujuklah, tak apalah Syekh, tak apa, bukan bahaya pun, insya-Allah sembuh semua. Tak, bukan saya takut dengan operasi ni, tapi saya telah macam mengabdikan diri dengan Al-Quran ini dalam sehari. Kalau dia baca 10 juzuk Al-Quran, bayangkan berapa jam. Anak-anak kalau 10 juzuk agak-agak berapa jam? 4 jam? Boleh habis? 5 jam? Boleh? Anak-anak pro ni boleh habis lah kan. Veteran-veteran macam ustaz ni slow sikit no. Jadi kita katakanlah 5 jam kalau 10 juzuk kan. 10 juzuk. Maknanya dia dah habiskan masa situ.
Akhirnya dia buat permintaan kepada doktor bedah ni, tak apalah, buat permintaan kepada doktor sebab doktor pun seorang yang baik, melayani dengan baik, maka dia minta jangan biuskan dia lagi. Bila dah masuk dimasukkan ke dalam bilik bedah itu, ketika mana dia sedang berbaring itu, sebelum dibiuskan dia, berikanlah dia dalam tempoh lebih kurang sejam biar dia baca Al-Quran. Kebetulan dia ni orang tua bukan macam kita, dia baca Al-Quran dengan ingatannya, hafiz macam adik-adik lah, macam anak-anak insyaAllah kan. Dia hafiz, jadi dia baca Al-Quran daripada ingatannya. Maka dia kata selepas sejam dia baca tu, setengah dia baca tu, biuslah macam mana pun kan, bagi dia baca Al-Quran. Maka doktor ini cerita kepada Syekh Muhammad Hassan ini, dia cerita satu perkara yang menakjubkan. Bila dia baca Al-Quran itu, ketika mana dia baca, maka dia dah pesan dah, bayar sejam, bius dah, bayar terus dia baca kan. Mereka masukkan ubat bius padanya, kemudian mereka lakukan operation kepadanya. Sepanjang operation itu dia terus menyambung baca Al-Qurannya. Tu Al-Quran. Saya kalau tidak disebabkan direkodkan, ada video, ada rekaman ini, saya akan ceritakan pengalaman tentang ibu saya, tapi saya tak mau cerita lah kan, apa saya direkodkan ketika mana dalam keadaan di hospital apa semua, kadang-kadang daya ingatan pun dah tua, kadang-kadang bercelaru, tetapi tengah malam Al-Quran yang keluar, yang dihafal keluar. Tapi saya mau cerita tentang hang punya, tentang adik-adik hang masuk dalam ni pula kan. Tapi kita cerita tentang orang lain. Okey. Begitu, dan kita sebab begitu. Kalau kita dibiasakan dengan Al-Quran, insya-Allah saya pernah melihat orang yang dia sepanjang hidupnya itu dengan Al-Quran kan, dengan Al-Quran, maka ketika mana di hujung hayatnya pun, ketika mana dia berada di hospital pun, dalam keadaan kadang-kadang ingatan pun dah, memori pun dah berkurangan, tetapi dalam keadaan tidur itu, mulut membaca Al-Quran. Kita tengok apa dia meracau ke apa ni, tengok satu-satu Al-Quran yang dok biasa amal. Surah Al-Mulk kalau baca tu, kita kejut dia macam tak sedar. Kenapa? Kerana kita menjaganya, maka tak kala kita tak berupaya untuk menjaga diri kita, Al-Quran itu datang. Sebab itu lazimkan dengan Al-Quran. Maka cerita Syekh Hasan ni, seorang tua tadi yang operation tadi, sehinggalah habis operation dia Al-Quran itu terus dibaca sebagaimana dia biasa mengamalkan, mengkhatamkan Al-Quran 3 hari sekali itu. Azam lah, azam 3 hari sekali. Kita tak boleh 3 hari sekali, berat kat kita 3 hari sekali. Sebulan sekali boleh, sebulan sekali khatam. Tak boleh setahun sekali. Tak boleh setahun sekali, semua hidup sekali tu koman sangatlah. Ada agak semua hidup sekali tu, itulah kita mengaji Al-Quran secara tradisional dulu kan, kita mengaji cara kampung dulu, buat majlis bila habis khatam Quran, lepas tu kita tutup semua Quran tu, kita simpan, lepas tu tak baca lagi dah. Itu untuk semua hidup sekali tu kan. Jadi Al-Quran ini dibaca setiap hari berulang-ulang, sambung menyambung. Kalau mampu sehari semuka lah, tak tahulah berapa tahun nak habis. Kalau sehari 1 juzuk lah kan, maknanya 30 hari kan. Kalau 30 hari, sebulan sekali khatam ya. Insya-Allah Al-Quran itu akan datang di saat mana diri kita pun kita tak boleh nak kontrol, Al-Quran itu datang kepada kita. Ustaz mendengar daripada ceramah Syekh Muhammad Hassan ni, dan Ustaz melihat sendiri orang yang dekat di saat, tapi telah pun kembali ke rahmatullah orang itu, ibu Ustaz sendiri kan. Cukup kata ya, baik. Kemudian kita seterusnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man syaghalahu al-Qur'anu an zikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya as-sa'ilin wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqih. Sesiapa yang disibukkan dengan Al-Quran, yakni membaca atau mengkajinya, daripada berzikir mengingatiku, sehingga tidak sempat meminta kepadaku, maka aku berikan kepadanya sebaik-baik pemberian yang aku berikan kepada orang yang meminta. Dan keutamaan kalam Allah atas perkataan lainnya adalah seperti keutamaan Allah ke atas makhluknya.
kita ni, dunia kita disibukkan dengan Al-Quran. Pagi Quran, petang Quran, macam anak-anak kita kan nak hafal Quran kan. Bila nak hafal Quran dia kena mula dengan baca, bila dia baca nak kena fokus lagi, concentrate masuk dalam otak. Bila kita berhenti tu jalan bodoh ingat lagi sebab nak jaga Al-Quran tu. Maka orang ni orang yang disibukkan oleh Al-Quran. Sehingga kan kadang-kadang tak sempat pun ataupun terlupa dia nak minta doa kepada Allah, nak minta itu, nak minta ini. Tak berdoa kepada Allah. Pasal apa? Disibukkan dengan Al-Quran sampai terleka dia atau tak sempat dia nak berdoa kepada Allah, meminta apa-apa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, ini hadis qudsi. Sesiapa yang disebabkan Al-Quran itu sehingga dia sibuk sampai tak ada nak minta kepada aku. Bukan tak ada ataupun barangkali terlupa nak minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku bagi kepada dia lebih baik daripada apa yang diminta oleh orang yang meminta. Lebih baik lagi apa yang orang yang meminta itu minta, aku bagi kepada dia yang terlebih baik daripada itu lagi. So jangan kita rasa ragu disebabkan kita menumpukan perhatian kepada Al-Quran, membaca, mengkaji, mentadabbur, menggali ilmu-ilmu dalam Al-Quran itu, dan dalam erti kata yang lain kita masuk diri kita sebagai ahli ilmu. Semua ilmu itu, kalau ilmu agama ni semua itu pusat dia, punca dia daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah mengupaskannya dan para ulama menghuraikannya, cuba mencari, membongkar lagi rahsia-rahsia ataupun pengetahuan-pengetahuan yang ada dalam Al-Quran itu. Maka kalau demikianlah keadaannya, kalau kita sibuk pun dengan sebab Al-Quran itu sampai nak minta pun terlupa ataupun tak sempat nak minta kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa yang kita perlu dan apa yang kita hajati. Allah Maha mengetahui. Kita tak sebut kepada Allah Taala tahu dah. Bahkan Allah Taala bagi kepada kita lebih baik daripada apa yang kita perlukan. Jadi pentingnya kita yakin. Kan anak-anak doa hafal Quran ni, nak puluh nak hafal Quran ni, kalau tak ada nak sembahyang sunat, tak ada nak sembahyang hajat ni, pasal apa? Ni tak ingat lagi, maka tak simpan keyakinan itu. Simpan keyakinan itu. Tak apalah, aku tak ada nak minta, tak apalah, Allah uruslah. Apa hajat yang aku Allah yang uruskan. Kan? Jadi kita sedang menumpukan kepada kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian seterusnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal baitil kharib. Sesungguhnya orang yang tidak terdapat dalam rongga badannya sesuatu daripada Al-Quran adalah seperti rumah yang roboh atau rumah runtuh. Kan? Maknanya rumah tapi dah runtuh dah. Orang yang dalam hati dia sikit pun tak ada ayat Al-Quran. Macam satu binaan yang telah runtuh. Binaan itu apa? Batang tubuhnya itu macam satu binaan. Betul kan? Cuma dia nampak pada zahir saja, tapi di sudut hakikatnya tak ada apa dah, tak ada nilai. Pasal tak ada sedikit pun daripada Al-Quran. Maknanya semakin banyak kita ada Al-Quran dalam dada kita, maka semakin kukuhlah binaan rumah itu, semakin kukuh. Ya. Jadi tentang hadis ini banyak lagi perbincangannya tentang orang yang tidak ada Al-Quran dalam dirinya macam rumah yang runtuh. Begitu juga orang yang membaca Al-Quran di rumahnya. Orang yang tidak membaca Al-Quran di rumahnya, maka rumah itu macam rumah, ibarat rumah yang disebutkan nama Allah, ada zikrullah dalamnya, dengan rumah yang tidak ada zikrullah. Dalam hadis bagi tahu ibarat orang mati dengan orang hidup. Ibarat orang mati dan orang hidup. Jadi tentang hadis ini kita simpan untuk penjelasannya pada pertemuan yang seterusnya, insya-Allah. Dah masuk isyarah? Dah masuk. Jadi kita stop berhenti sampai sekat itu dahulu. Tandakan pengertian kita pada ini, hadis ini, insya-Allah. Mudah-mudahan dimanfaatkan. Mohon ampun dan maaf sebarang kesilapan daripada pihak saya. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.